Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harap kamu sihat di samping keluarga tersayang di rumah. Okey, untuk kali ini kita akan teruskan belajar sains unit mikroorganisma tapi bahagian kedua iaitu proses hidup mikroorganisma. Cikgu harap kamu bersedialah. Macam biasa, bersama cikgu untuk kali ini kita akan belajar kendiri. Maksudnya belajar di rumah dengan bantuan cikgu bimbing kamu melalui buku teks saja, buka buku teks. Pastikan buka buku teks. Untuk kali ini kita akan belajar melalui buku teks. Di minggu depan insya-Allah kita akan, kalau boleh bersemuka, kita akan buat eksperimen. Tak ada boleh bersemuka pun kita akan buat kelas online insya-Allah. Google Meet, kamu doakan cikgu sihat Okey, dan dipermudahkan urusan kita bersama. Okey, untuk topik kali ini, okey, dah bersedia? Okey, buka buku teks. Okey. Okey, ni standard pelajaran yang perlu kamu kuasai lah. Okey. Iaitu untuk topik kali ni, kamu kena menguasai itu menyatakan mikroorganisma apa? Okey. Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup. Okey, ini maksudnya proses hidup. Apa itu proses hidup? Okey, dengan menjalankan penyiasatan. Maksudnya kamu kena buat penyiasatan. Okey, menggunakan peralatan yang sesuai. Okey, ke atas beberapa mikroorganisma seperti yeast, kulapuk dan paramecium. Okey, itulah yang kita harapkanlah untuk topik kali ini. Okey, yang kedua, 3.1.3 mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup. Kita nak dapat membuktikan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tak boleh tengok dengan mata kasar, kena tengok dengan apa? Okey? Boleh? Jadi untuk pentafsiran bagi topik ini, okey, untuk tajuk ni ialah memerihalkan mikroorganisma menjalani proses hidup. Jadi kamu boleh terangkan, okey, mikroorganisma ni menjalani proses hidup apa yang dikatakan sebagai proses hidup. Okey, berdasarkan aktiviti yang kita jalankan Okey, boleh? Okey, ni untuk menguasai tahap penguasaan 2. Cikgu nak tengok kamu boleh ke tidak menguasai tahap kedua. Dan tahap ketiga ialah mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup. Menyatakan bahawa mikroorganisma kebanyakan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, mudah Okey, kita pergi kepada muka surat 25. Okey, buka tab muka surat 25. Dah bersedia semua? Okey, kita akan pergi kepada proses hidup mikroorganisma. Okey. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup apa yang dikatakan sebagai proses hidup. Okey, dalam buku ni dia kata, cuba kamu fikirkan proses hidup mikroorganisma ni macam mana? Okey, yang seorang ni dia kata apa? Yang ni dia kata apa? Okey, dia tak kata dia fikir apa ni. Dia tengok mikroorganisma ni ada makan, guna sudu, ada pinggan, macam kehidupan kita biasalah. COVID macam betul COVID dah dia tengok. Okey, yang kedua pula budak lelaki ni kata apa? Dia beranak dan anak dan dia jaga anak dia sendirilah. Okey, yang ketiga, murid ketiga kata apa ni? Okey, tapi dia fikirkan dia berlari ataupun bersenang. Apa peluh-peluh kan? Okey. Jadi, aktiviti proses organisma tidak sama dengan manusia. Kawan dia kata, tidak sama. Alah, tak sama lah rupanya katanya. Yang tiga ni maksudnya tidak seperti apa yang dia fikirkan tadi. Okey, jadi kita kena jalankan siasatan untuk mengetahui proses hidup mikroorganisma. Macam mana proses hidup mikroorganisma kena buat penyiasatan. Okey, boleh? Okey, jadi untuk proses hidup mikroorganisma. Okey, dia nak buktikan apa untuk eksperimen ni? Bolehkah mikroorganisma itu bernafas? Okey, aktiviti 1. Aktiviti 1 ni kamu boleh lakukan di rumah sebenarnya. Tapi untuk kelas cikgu, insya-Allah minggu depan kita akan buat sama-sama. Okey, bersedia? Okey, apakah tujuan dia? Tujuan dia ialah membuktikan. Dia nak buktikan bahawa yeast tu bernafas. Satu, bernafas. Yang kedua, membebaskan gas. Satu, dia bernafas. Yang kedua, dia keluarkan gas. Jadi kita bernafas. Ada masuk, ada keluar. Yang keluar tu, dia nak tengok membebaskan gas. Okey. Jadi alat yang diperlukan ialah yang pertama ialah botol plastik. Mudah je ni. Boleh buat eksperimen sendiri di rumah. Sudu kecil. Ni dah dekat dapur.
sudu besar, benang, pembaris, air suam, belon, yeast dan gula. Okey. Okey, apa yang diperlukan? Ulang lagi sekali. Okey, pastikan minggu depan bawa bersedia. Okey, yang pertama botol plastik. Botol plastik. Air mineral tu lah, botol air mineral mudah. Okey, yang kedua sudu kecil, sudu besar ada siap sedia ada. Okey, benang. Yang keempat benang. Okey, yang lima pembaris. Pembaris takkan sama dia. Air suam. Air suam tu maksudnya macam mana? Air tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Kalau panas, yeast tu akan mati. Mikroorganisma tu lah akan mati. Sejuk sangat pun dia tak, orang kata tak aktif lah. Okey, jadi air suam. Minta bantuan ibu apa kamu lah. Okey, belon. Belon. Okey, yeast. Yeast. Marifan ni pun boleh guna. Okey, pastikan yeast boleh yeast kat sini. Yang terakhir ialah gula. Itu sahaja yang diperlukan. Mudah saja eksperimen ni. Okey, tapi tak apa, kita baca dulu supaya kamu faham. Okey, kalau tak faham, tak boleh buat kan? Okey, jadi langkah-langkah macam mana nak buat? Okey, yang pertama. Okey, yang pertama macam mana? Okey, yang pertama isikan air 250 ml. Ni ukur, timbang. Tak nak timbang, tak nak ukur pun tak apa. Kalau botol air mineral 500 ml tu separuh lah. Ke air suam ke dalam botol plastik. Kalau kamu guna botol 500 tu, guna separuh dah cukup dah. Okey, kalau ada pengukur lagi bagus. Okey, yang kedua masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Dia nak yeast, masukkan yeast 3 sudu ke dalam botol tadi. Lepas tu yang kedua tambah 1 sudu besar gula. Kenapa kena tambah 1 sudu besar gula? Gula guna sudu yang besar. Dan goncangkan botol. Kenapa kena masuk gula? Kenapa tak masukkan garam ke? Tak masukkan yang lain-lain kan? Okey. Okey, goncangkan botol. Kena goncang. Lepas tu pasangkan belon. Pasang belon. Letak belon dekat mulut dia. Macam ni lah. Okey, macam ni. Letak belon. Macam ni. Okey. Lepas tu buat pemerhatian pada saiz belon. Okey, tengok. Perhatikan pada saiz belon berapa. Lepas tu ukur diameter. Macam mana nak ukur diameter belon? Ukur diameter ni maksudnya ukur lilit dia. Macam kamu ukur saiz baju lah. Ukur pinggang dia. Ukur pinggang dia. Setiap 5 minit. 5 minit dalam tempoh 20 minit. Okey, bincangkan pemerhatian kami. Apa yang kamu perhatikan, bincangkan. 5 minit, apa jadi pada saiz belon? 5 minit kemudian, apa jadi pada belon? Ni yang dibincangkan lah. Untuk eksperimen bersama cikgu nanti, kita akan ubah sesuai sikit lah. Sebab kita nak cepat hasil dan kita kena tengok yang lebih baik lah. Okey, yang ni yang daripada buku teks. Okey, boleh? Okey, jadi soalan yang kamu kena jawab ialah apakah perubahan yang dapat diperhatikan. Yang ketika kamu tengok daripada belon tu, daripada belon kecil tu, apa jadi pada belon? Adakah dia makin besar ataupun dia tak jadi apa-apa? Okey. Yang kedua, nyatakan inference. Inference dah cerita. Inference ialah sebab tentang perubahan yang berlaku. Kenapa belon tu semakin berkembang ke? Kenapa belon tu jadi tak ada perubahan ke? Kena bagi sebab. Okey. Yang ketiga, kenapakah gula? Kenapa gula dimasukkan? Tak dimasukkan benda lain. Tak masukkan nasi ke, dimasukkan apa kan? Tak masukkan dalam tu. Okey, apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Apakah kesimpulan berdasarkan ini? Adakah mikroorganisma tu? Kena menjawab sebalik soalan tujuan dia. Tujuan apa? Nak tengok adakah mikroorganisma itu bernafas. Kesimpulannya, bolehkah mikroorganisma itu bernafas? Itulah kesimpulannya. Mudah je kan? Jadi, cuba sejenak berfikir apakah gas yang dibebaskan. Ini cuba fikir. Semasa mikroorganisma bernafas, dia keluarkan gas apa? Okay, gas oksigen ke, karbon dioksida ke, helium ke, apa ke semua kan. Jadi soalan kebat ni, apakah yang berlaku jika gula kita tukar dengan garam? Apa jadi? Kita nak guna gula, guna garam je kat dapur. Apa jadi kepada mikroorganisma yeast adalah? Okey, boleh Okey, jadi kat sini kita akan pergi kepada aktiviti kedua. Aktiviti kedua ni insya-Allah kalau cikgu rasa dia akan bahas, cikgu yang akan demonstrasi. Tapi kalau dapat bersemuka, kita akan buat sama-sama untuk eksperimen aktiviti kedua. Aktiviti satu tadi kita akan buat bersama-sama tapi di rumah lah. Okey.
Yang kedua, kita akan buat ni di sekolah. Kalau ada rezeki, kita akan buat di sekolah. Tak ada rezeki, cikgu akan buat untuk kamu. Okey. Jadi, adakah mikroorganisma bergerak? Nak tengok tadi, mikroorganisma bernafas kan? Betul kan? Yang ni nak tengok mikroorganisma bergerak. Dia bergerak ke? Betul ke dia bergerak? Okey. Jadi, tujuan dia, apa tujuan? Memerhati. Kita nak tengok mikroorganisma tu betul ke dia bergerak. Okey. Jadi alat yang diperlukan ialah mikroskop. Ni pastikan kamu kenal alat radah di bilik sains ya. Di mama sains. Penitis. Apa itu penitis? Slide kaca. Sisik kaca. Bika. Piring petri. Kertas turas dan air kolam. Yang ni pastikan kamu kenal. Kalau tak kenal minggu depan cikgu akan kenalkan kamu lah. Okey, jadi hati-hati ketika menggunakan sisik kaca. Kerana mudah pecah. Dah nampak kaca kan? Mudah pecah. Lepas tu yang kedua, cuci tangan selepas menjalankan penyiasatan. Sebab kita gunakan air apa tadi? Air kolam. Kita kotor, ada mikroorganisma. Jadi dia akan kesan kepada kita lah. Okey, yang pertama kita tengok mikroskop. Ni kamu kenal kan mikroskop? Kita dah belajar kan? Ni penitis kaca. Okey, ni slide kaca. Okey, sisip kaca yang pasangan daripada slide tu lah. Okey, boleh? Bika nanti kita tunjukkan. Piring petri tu cikgu akan tunjukkan. Kertas turah dan air kolam. Okey, jadi langkah-langkah masukkan sedikit air kolam. Air kolam tu kena kita dapatkan sampel daripada air kolam. Kenapa air kolam? Sebab kat situ ada hidupan lah, ikan boleh hidup. Jadi kemungkinan mikroorganisma pun ada di situlah. Okey. Jadi air paip tak boleh ke? Tak boleh sebab air paip kita selalunya kita letak klorin. Klorin dia mematikan sebahagian besar mikroorganisma dalam tu. Okey, jadi air kolam ada hidupan kat situ. Jadi kita masukkan air kolam. Okey, ke dalam bika. Gunakan penitis, titis untuk mengambil air kolam. Okey, gunakan penitis je. Kita masuk untuk sebagai sampel. Okey, lepas tu letak dalam bika. Okey. Titiskan air kolam ke bahagian slide kaca. Slide kaca tadi, ni slide kaca ni. Cikgu tunjuk macam ni. Ni slide kaca dia letak di sini. Okey. Titiskan air kolam dalam sisik kaca. Lepas tu keringkan slide kaca, letak dalam slide kaca yang atas ni, yang bawah ni slide kaca. Lepas tu tutup dengan sisik kaca. Dia daripada pasangan yang letak kat atas yang kecil sikit tu. Letak sikit. Lepas tu keringkan air lebihan menggunakan kertas turas. Okey, dalam mama kita guna kertas turas lah. Sebab kita tak guna tisu kan. Kita guna kertas turas untuk keluarkan air yang lebih-lebih tu. Jadi letakkan slide kaca di atas mikroskop. Pentas. Apa dimaksudkan pentas? Inilah pentas dia ni. Yang ni. Ni pentas. Pentas mikroskop. Atas pentas dia. Okey, laraskan kanta. Ni. Pilih kanta yang mana yang sesuai sehingga mendapat imej yang jelas. Kita akan test yang mana yang boleh nampak. Antara kanta mana yang boleh tengok. Kita test. Kamu boleh tengok. Okey, dan laraskan sehingga boleh nampak mikroorganisma, boleh tengok dengan jelas. Jadi perhatikan pergerakan. Kita nak tengok bergerak ke tidak. Betul ke mikroorganisma bergerak di bawah mikroskop. Lepas tu lakarkan. Lukis. Macam mana rupa mikroorganisma yang kamu tengok tu. Catat dan laporkan pemerhatian kamu. Okey? Boleh? Okey, jadi soalan untuk bahagian aktiviti kedua, berikan inferen. Inferen apa tadi? Sebab berdasarkan pemerhatian kamu. Berikan inferen. Berdasarkan pemerhatian. Apa yang kamu tengok tadi, sebab apa? Di dalam air kalau ketika menggunakan mikroskop. Okey, nyatakan kesimpulan. Kesimpulan ni mesti menjawab kepada tujuan tadi. Dia nak tengok mikroorganisma bergerak. Jadi apa kesimpulannya? Adakah mikroorganisma bergerak ataupun tidak bergerak? Okey. Okey, aktiviti ketiga. Adakah mikroorganisma bertumbuh? Tumbuh. Betul ke dia bertumbuh? Okey. Bertumbuh. Betul lah. Okey, jadi membuktikan kulapuk bertumbuh. Kulat. Kulapuk tu bertumbuh. Okey, jadi alat yang diperlukan plastik luksina, penyembuh air, roti dan air. Ini senang. Kamu boleh buat hari ni. Sebelum kelas minggu depan kita boleh bincang. Okey, yang ini mudah. Okey, yang pertama plastik luksina. Kenapa ada plastik luksina? Kita nak tengok perubahan pada
roti itulah. Okey. Yang kedua penyembur. Penyembur spray itulah. Okey. Yang ketiga roti. Kita guna roti untuk eksperimen kali ni roti. Yang keempat air. Air ya. Okey. Air masukkan dalam ni lah. Dalam spray ni. Okey, jadi tata cara dia semburkan air kepada roti seperti yang berikut. Yang roti A, roti B, roti C. Ada kena misalnya kamu ada 3 roti. Okey. Roti A sembur. 1 semburan sekali. Tapi cikgu nak untuk kamu spraykan satu tempat, satu tumpuk. Tumpuk Contoh roti A kamu spray kat sini. Okey. Roti B 2 semburan, kamu spray 2. 1 kiri 1, kanan 1. Okey. Roti 3 semburan. Kamu 3 tempat, 3 tumpuk. Kita nak tengok 3 tumpuk. Okey. Okey, boleh. Okey, lepas tu masukkan setiap roti ke dalam plastik lut sinar. Masukkan dalam plastik lut sinar. Lepas tu labelkan. Tulis kat situ. Ni A, roti dekat plastik lut sinar A. Okey, kalau B tulis B. Okey, tulis A. Kat plastik tulis A. Ni B. Okey, ya C. Okey. Boleh. Jadi tip dia kena guna 3 roti sahaja. Daripada bungkusan yang sama. Tak boleh guna buku ni buku lain. Kena tengok dia punya expired sama kan. Lepas tu yang kedua, jangan buka plastik semasa membuat pemerhatian dan pengukuran. Jangan buka plastik tu, kalau boleh kedap, tutup terus. Sebab kita buat pemerhatian. Sebab nanti kamu bau sebenarnya. Bau busuk nanti Okey. Jadi untuk pemerhatian kamu, jangan buka atas plastik. Okey. Jadi soalan kebat kamu kena jawab ialah kenapa berlaku perubahan warna pada kulapuk. Kenapa pada roti tu kalau keluar kulat nanti dia berubah warna. Dia tak jadi kalau roti warna kuning tak jadi kuning jadi warna hitam. Okey, kenapa? Jelaskan. Yang ni kena jelaskan lah. Sedialah carilah jawapan sendiri. Okey, cikgu hanya lontarkan dahulu. Minggu depan kita akan bincang sama-sama. Okey, yang kedua, buat pemerhatian ke atas roti A, roti B, roti C selama seminggu. Seminggu. Jadi, tugasan ni cikgu bagi hari ini. Maknanya bermula hari ni kamu cari bahan, kamu buat di rumah. Jadi, buat pemerhatian sepanjang seminggu. Maknanya minggu depan, kita akan tengok apa keputusan kamu. Okey, kita akan berinteraksi dengan kamu lah. Kalau boleh bersemuka, kita boleh semuka. Tak ada semuka, kita buat online. Yang mana tak dapat online, kamu tengoklah video cikgu kongsi nanti Okey, lepas tu rekodkan perubahan saiz. Okey. Rekodkan perubahan saiz. Rekod. Buat. Ni saiz berapa? Saiz dan warna. Warna apa? Okey. Boleh. Roti A. Apa perubahan saiz dia? Besar mana tumpuk dia? Kira pukul lah. Okey. Lepas tu, bincangkan pemerhatian bersama-sama dengan rakan. Dan ni kita akan bincangkan minggu depan. Apa yang kamu nampak kat situ? Apa yang kita bincang ni? Apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh? Ini soalannya. Apakah bukti dia? Bukti apa buktinya? Jadi pemerhatian itulah bukti kamu. Okey, nyatakan kesimpulan daripada penyiasatan ini mesti menjawab balik soalan tujuan dia. Apa tujuan tadi? Nak menengok bahawa kulapuk bertumbuh. Apakah kesimpulan dia? Okey, minggu depan akan bincang. Boleh? Okey, jadi untuk aktiviti yang ni aktiviti ni. Jadi situasi di bawah menunjukkan beberapa keadaan ketika aktiviti 1 dan 2 dan 3 dijalankan oleh Amir dan rakan-rakannya. Ini daripada eksperimen yang kita buat tadi. Apa kita baca dulu supaya minggu depan kita lebih kepada aktiviti dan interaksi. Okey. Aktiviti 1 dia tengok belon mengembang selepas 20 minit menjalankan aktiviti penyiasatan. Maknanya daripada eksperimen yang belon tadi dia tengok belon itu mengembang. Jadi apakah yang menyebabkan belon itu mengembang? Okey. Jawapan kepada Amir kata apa? Mungkin ada udara yang terhasil. Udara yang terhasil daripada di dalam belon ini. Ada udara yang keluar. Itu yang menyebabkan udara belon berkembang. Okey, jadi aktiviti kedua yang kita akan buat yang eksperimen mikroskop tu. Ada sesuatu yang bergerak. Dia tengok ada sesuatu. Betul ke? Tadi tak apa, kita akan buktikan minggu depan sama-sama. Di dalam titisan air kolam ini, dia tengok ada benda yang bergerak.
Kalau dapat bersemuka lagi best lah, kamu boleh tengok sendiri. Okey, yang ketiga, apakah yang tumbuh ke atas ketiga-tiga keping roti ni? Kopi A, kopi B, kopi C ni, kita tengok apa yang tumbuh kat situ. Okey. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kamu buat daripada ketiga-tiga aktiviti ini? Dia berdasarkan tiga aktiviti ni, kita apa yang boleh kita buat? Adakah mikroorganisma tadi menjalani proses hidup? Okey. Jadi ketiga-tiga aktiviti tersebut menunjukkan mikroorganisma adalah hidupan. Hidupan, dia hidup. Kerana mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup. Apa proses hidup dia? Bernafas. Okey, kita buktikan yang tadi seperti 1 tadi. Mikroorganisma tu bernafas, bergerak, kita tengok melalui mikroskop, bertumbuh. Bertumbuh ni kita tengok kulapuk pada roti. Okey. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan kata kasar. Jadi kena tengok dengan apa tadi. Okey. Boleh? Jadi itu saja daripada cikgu untuk kali ni, kita terus belajar. Okey. Jadi satu lagi cikgu nak bagi tips untuk memastikan roti kamu cepat sikit bertumbuh. Okey, tips sikit. Air yang kamu spray tu campur sikit dengan gula. Boleh? Campur sikit dengan gula, baru kita nampak cepat hasil dia yang cepat. Okey, itu saja daripada cikgu. Selamat belajar. Kita jumpa minggu depan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.